Okey, Assalamualaikum dan selamat malam kepada semua. So, terima kasih sebab you guys join kelas, bukanlah kelas, actually this is the, normally saya buat market outlook lah sorang-sorang diri saya sendiri je lah. Saya buat market outlook, apa preparation untuk next week punya plannings, okay. So, tapi saya fikir balik, okay, why not I just kongsi dengan orang anything yang you guys nak bertanya, dan you guys boleh tanya. Dalam masa yang sama juga, mungkin saya pun boleh belajar daripada soalan-soalan you guys lah. Alright, so lagi more interesting lah. So thank you very much yang ada dekat sini, Mr. Devi, Mr. Ajmal, Mr. Yan, okay, yang ada dekat sini. Jom kita start. Okay, normally macam saya kalau market outlook, apa yang saya akan tengok, first kali saya akan tengok major pair dulu. Okay, so dekat major pair ni kita akan tengok overall pergerakan markets lah. Why dia slow sangat? Ish, kenapa dia keluar? Wish, ini bukan BBMA ni. Sekejap ini mengarut ni. Ini sistem lama saya. Oh, okey. Kejap saya tukar sharing boleh? Kita pakai yang alright, this one. Okey. Saya stop share dulu kejap. Sorry you guys. Ini teknik lama saya. Okey. So this is kejap alright. Okey. Okey, kejap Okey. So ini adalah kalau saya tengok, kalau you guys tengok dekat skrin ni adalah sistem BBMA lah. So banyak sangat cacing kerawit dekat sini. Okey. So normally apa yang saya akan buat adalah saya akan analyze, tengok semua-semua. Setiap hari saya akan tengok. Macam saya suka H4. Sebab kenapa saya suka H4? Sebab dia adalah pergerakan weekly dan juga pergerakan daily. So kita boleh tengok benda tu sekali lah. Dia ada multi time frame dia sendiri. So basically nanti saya cerita satu-satu apa yang perlu you guys tengok dan perhatikan. Ini adalah template saya lah. Saya akan tengok sekali setiap hari apa yang saya buat. Saya akan tengok dekat sini. Oh, H4 ada dah macam mana and all that. Sebab dalam kepala saya dah ada higher time frame buat apa, lower time frame buat apa. Okay, so kita start dengan USD index. So normally saya akan tengok dulu untuk next week, apa perjalanan next week di USD index. Kenapa? Sebab dekat USD index ni dia akan bagi tahu keseluruhan perjalanan semua pair. Sebab kalau you guys tengok ni AUD kan, AUD USD, sebab USD dekat belakang. Ni pun NU USD kat belakang. EU pun sama, GU sama. USD Chef USD kat depan. USD JPY USD kat depan. USD CAD USD kat depan. So basically kita analyze USD, kita tahu dah apa akan jadi kepada major pair. Okay, so kita pergi dekat ni dulu, index, USD index. So apa yang saya buat biasanya adalah, okay, saya akan buat macam ni. Okay, so kalau you guys tengok dekat sini, sebelah kiri sekali tu adalah okay, macam saya bila saya start setiap hari Ahad, hari Ahad saya akan tengok weekly dulu. Weekly apa yang dah terjadi pada minggu lepas lah. Okay, so bila kita start dengan weekly, sebelah kiri sekali kalau you guys tengok sebelah kiri ni weekly. Okay, so time frame yang kedua adalah daily, time frame yang ketiga adalah H4, dan time frame yang last kali adalah H1 So saya akan tengok, okay, apa yang saya akan tengok kepada Encik Yan yang belum belajar lagi BBMA, you boleh go through dekat saya punya channel nanti, dekat channel Nizat Pawan tu. So ada saya letak tentang BBMA. Okay, so pada mereka yang dah belajar, pada saya, apa yang saya akan tengok, nampak tak ni? Minggu lepas USD dah touch MA 510 high. MA 510 high dan MA 510 low adalah sebagai kita punya support dan
dan juga resistant. So kalau tengok di sini weekly dah touch MA510 high, resistant dia. So kat mana dia akan gerak? Dia akan gerak mencari MA510 low. Sepatutnya macam tu. Tapi kita tak boleh apa orang panggil apa? Terus nak masuk macam tu. Tak boleh. Kita kena sahkan di lower time frame. Okay. Itu kunci dia di lower time frame. Okay. So di time frame pertama kita nak tengok dia duduk di zone mana? MA510 high ke ataupun MA510 low? Kalau dia duduk dekat MA510 high, kita nak cari sell. Kalau dia duduk di MA510 low, kita nak cari buying position. Okey, tetapi untuk mengesahkan kita kena pergi the lower time frame. 3 lower time frame. So apa yang kita nak tengok? Okey, di time frame yang kedua ni, di time frame yang kedua kita nak tengok dia menjadi market hilang volume. Nampak tak? So ini nampak ni, candle ni berada dalam market hilang volume sell. Ini zone re-entry sell, MA510 high, zone re-entry sell, dan daily adalah market hilang volume sell. Memang dia ada candle arah kukuh dan dia nak buat re-entry. Yes. Ini kadang-kadang saya selalu terkena dekat sini. Sebab kita tak tengok the higher time frame dan juga the lower time frame. Macam mana yang dikatakan dengan market hilang volume tu? Candle close di dalam BB. Di antara mid BB dan juga top BB ni. Daripada mid ni yang garis hitam ni dengan top ni. Dia close dalam ni. Macam saya lebih suka dia touch top BB tau. Itu lagi best. Kalau dia touch top BB dan tak close luar kan. Itu kalau dapat tu memang best. Tapi ni macam tergantung. But it's okay. It's okay. Tak ada masalah. Alright. So nampak market hilang volume. So di H4. H4 ni time frame ketiga. Kita nak dia jadi market hilang volume ataupun candle arah kukuh. Nampak tak? Di H4 ni dah jadi candle arah kukuh sell. Re-entry sell, MHV sell, MHV sell dan ada candle arah kukuh sell. Nampak tak? So ini dah mengesahkanlah yang dia nak turun ni sebenarnya. Tetapi untuk confirm candle arah kukuh di H4 ni, di H1 mesti jadi, nampak ni, candle stick momentum sell yang melepasi MA50. So kena tunggu. So ni dah ada. So maksudnya apa? Perjalanan weekly ini, okay, weekly ni dan juga MHV ni almost nak valid dah. Cuma bila dia valid perjalanan weekly ni, bila H4 ni jadi apa? Jadi momentum sell. As of now belum ada lagi. So kalau nak entry dulu boleh, tak ada masalah. Semua yang USD kat depan kita akan mencari sell sepanjang minggu depan. Kenapa? Sebab dia berada di zone weekly MA510 high. Weekly. So berapa hari? Berapa kali? Sekurang-kurangnya 5 minggu. Okay, dia akan bergerak ni bawah 5 minggu sekurang-kurangnya lah. Kadang dia pergi, kadang dia tak lah. Ini kita cerita in term of mathematics. Okay, so nampak tak So ini re-entry sell, MHV sell, sini pun dah ada MHV sell dan candle arah kukuh sell dan disupport oleh momentum sell. So semua bacaan dia re-entry sell, MHV sell, MHV dan candle arah kukuh sell dan candlestick momentum sell. Nampak tak? So you guys bolehlah entry. Biasanya entry kat mana? Entry di time frame ketiga. Di antara mid BB dengan top BB ni. Kalau macam jahat sikit, you guys boleh pakailah daripada MA50 sampai top BB ni. Ini adalah zone entry kita. Tapi USD Index kita tak boleh entry lah kan. Okay. So ni zone entry kita. Batalnya entry ni bila ada momentum buy di H4. Kalau dia tidak ada momentum buy, then you guys hold the position. Okay, ini kalau pakai weekly lah. So saya dah nampak dah. So minggu depan kita mencari USD Index ini untuk melemah. Okay, dia akan turun dulu sehingga MA510 low di weekly. Syarat dia di H4 buat momentum sell. Tapi kalau dia turun H4 ni tak lepas, maknanya dia touch je bottom BB. Maksudnya itu adalah re-entry sell di weekly tak akan terjadi. Sebaliknya dia akan push market untuk naik pula. Okay. So tapi dekat sini kalau you guys tengok ni, nampak tak MA5 candlestick momentum di H1.
So bila ada momentum di H1, target dia di mana? Di bottom BB di H4. Itu target dia. Okay. Dan kita tunggu sehingga H1 ni terus sampai ke bottom BB di H4. Dan kalau sini dah jadi market hilang volume dan di sini dah tak jadi momentum sell, then you guys kena cut the position lah. Okay. So pada saya, insyaAllah next week USD melemah lah. So bila USD melemah, semua yang USD di depan akan turun dulu dan USD yang di belakang akan naik dulu secara weekly lah. Dan jom kita tengok confirm adakah dia akan jadi begitu ataupun tak. Okay. So kena ni lah. Sorry Mr. Yan, so you tak biasa dengan BBMA, kena belajar dulu basic. Ini saya dah bagi tahu macam advance dah lah sikit tu. Kenapa pakai H4, kenapa pakai daily dengan weekly. Semua tu ada mathematic calculation based on the BB. Okay. Yang tu nantilah explanation nanti. Alright. So kita tengok NU macam Mr. Devi tadi tanya NU. So buka 3 sekali. Okay. So NU. Okay. So ini H4 kita buat weekly. Okay. Nampak tak? Kita buat daily. Dan kita buat H4. Dan kita buat H1. Nampak tak? Nampak tak? Lebih kurang je sama. Cuma dia terbalik lah. So sini dia dah bergerak daripada bawah ni. MA 510 low. Target kita ke mana? MA 510 high. Okay. Nampak tak? So di H1 pun dah jadi market hilang volume. Okay. Nampak market hilang volume buy. Di sini. Dan H4. Nampak H4 dah jadi market hilang volume dan dah ada candle arah kukuh. Dia kalau best lah sebenarnya you entry last week kat sini. Hari Rabu dan Khamis. Antara ni. Nampak tak? Sini adalah entry yang terbaik lah. Kalau nak entry sini dah terlepas jauh dah lah sebenarnya. Apa buat? Buat tak tahu je lah dulu. Biar jangan kejar dia. Cari, kita sabar dulu, kita tunggu. Okay? Just tunggu saja. Alright. So sini dah ada market hilang volume. Buy. Dan nampak tak sini ada. Dan juga candle arah kukuh. Buy. Dan sini ada momentum buy. Sepatutnya dekat sinilah you entry buy dekat sini. Ini adalah zone terbaik untuk buy sebenarnya. Kan? Bila ada tu you guys boleh buy teruslah dekat situ. Okay. Kalau macam saya ni, kalau nak tunggu H1 kan. Macam saya akan suka bila weekly dah macam ni. Daily saya akan buat daily. So sini jadi daily. Sini jadi H4. Sini jadi H1. Dan sini jadi M15. I think dalam support group saya ada bagi tahu kan. NU untuk fly. Okay, you guys tengok Tengok ada momentum buy di M15 ni. Di sinilah perjalanan entry yang paling best sekali. Nampak? Ini dah terlambat sikit lah. Tapi still. Ini adalah zone-zone yang terbaik untuk kita entry sebenarnya. Okay. So basically NU secara daily. Okay. Secara daily David. Dia akan mencari MA 510 high dulu. Dia akan cari di sini. Okay. Dan H4 ni mesti touch top BB. Okay. Kalau dia touch top BB dan dia tak close luar BB, okay, kita boleh standby untuk cari sell. Okay. Itu secara daily lah perjalanan daily. Tapi perjalanan weekly masih tinggi lagi. Weekly ni dia hanya akan terjadi, akan valid bila, okay. Nampak tak ni H4? Sekarang H4 ada candle arah kukuh kan? Nampak So dia akan buat re-entry, dia akan buat momentum. Kalau H4 ada momentum, baru perjalanan weekly ni valid. Kalau tak, dia tidak akan valid. Okay. So kena tengoklah pada masa tu. Macam saya akan tunggu. Macam ni dah H4, kita dah terlepas sebab entry terbaik adalah kat sini. So apa saya buat, saya akan tunggu dulu dia sampai top BB di H4. Saya nak tengok apa dia buat, apa market react kat situ. Kalau dia touch top BB H4 dan tak close luar BB, okay, saya akan standby. Sini akan jadi re-entry sell daily. Saya akan ubah lah. Daily dia jadi re-entry sell. H4 dia akan jadi market hilang volume dekat atas ni. Okay. So dekat sini kita akan tunggu H1. H1 apa? Ada momentum. Dia buat re-entry buy. Dia akan naik. Nampak ni. Dia akan pergi sini. Dia akan turun sikit dekat sini. Dan saya jangkakan dia akan naik dekat sini. Kalau dia tidak ada momentum, lagi best. Dia naik kat sini. Dan sini pula touch top BB.
dia tak lepas dan saya akan tunggu M15 buat momentum sell melepasi M50. Kunci dia buat momentum sell melepasi M50. Then you guys boleh entry insyaAllah. Okay. So based on NU secara weekly, yes dia tengah naik. Okay. Dia tengah naik ke atas. Cuma kita kena tunggu H4 ni lah. Kalau jadi momentum dan dia akan pergi cari MA510 high weekly. Ni. Dia akan cari atas ni. Kalau H4 tu ada momentum. Kalau H4 tu tak ada momentum, dia hanya touch di daily punya MA510 high. Sini jadi market hilang volume sell. Sini pun jadi market hilang volume sell. Dan sini ada momentum sell, nanti kita boleh cari sell pula. Okay. Sell kita ini hanya terbatal bila H4 ada momentum buy. Ingat tu. Kunci dia. Macam saya akan kontrol di time frame nombor 2. Saya suka dekat time frame nombor 2. Time frame nombor 2 ni lah saya akan bagi tahu yang saya kena cut the position ataupun saya kena hold the position. Okay? So ada question? Siapa ada question boleh tanya dekat situ, okay? Kat ruangan chat nanti saya ni kalau you guys tak clear. So in summary pada saya untuk USD akan kita panggil secara weekly dia akan melemah tapi dengan syarat H4 Kalau H4 mesti jadi momentum sell. Okay, kita tengok dekat USD index tu lah. USD index. Syarat H4 tu lah. Kalau H4 tu tak menjadi momentum sell, dan USD akan start kukuh naik ke atas lah. Okay. USD akan start kukuh. Tapi dengan syarat dia touch dulu bottom BB di H4. Okay. Kita tengok reaksi dia. Saya rasa lah saya rasa kalau sini dah ada momentum sell di H1. Okay. Perjalanan ini sebab dia EMA 20. Bukan. Sebab BB 20. Okay. Kita guna period 20. So maknanya pergerakan dia minimum 20 candle lah. So sini dah ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. So baru 9 candle. So kita ada 11 candle lagi H1. So dalam masa 1 hari. Okay. Dalam masa 1 hari. InsyaAllah by hari Isnin. Dan kena ingat. Momentum ni juga melepasi EMA 50. So at least 50 candle. So baru 9 kat sini. So 50 tolak 9 dua ada 41. So 41 hours. So antara 1 ke 3 hari lah. Kan? 1 ke 3 hari kita tahu dia akan bergerak ke sini. Dia akan bergerak sampai ke bawah ni sebelum dia nak push market naik. Okay, so that's why kita akan tunggu. Then next week ada news banyak Okay, so next week ada news. So kita akan perhatilah news tu. Baru kita akan tengok nanti balik macam mana dia punya pergerakan yang seterusnya. Okay, so ada soalan sementara tu? Kalau ada soalan lah. Cikgu, dengar tak? Apa dia? Boleh dengar suara? Boleh, dengar. Silakan. Okay, cikgu, untuk time frame weekly, Okay. macam cikgu cakap tadi, USD index atau USD index dia dah ada dekat tertinggi. Tertinggi di sini nampak ni. Tertinggi. Ya. Okay. So kalau tengok last candle tu dia macam kat tengah-tengah kan. Okay, dia close dekat sini. Ya, betul. So macam mana kita nak decide benda tu, macam cikgu cakap sekarang ni dia dah capai tertinggi. So kita kena refer candle yang mana, atau dekat situ saya tak berapa clear. Macam ni cikgu boleh decide benda tu dah capai tertinggi sedangkan benda tu candle tu dia close kat tengah-tengah. Tak. Bila dia touch saja itu adalah harga tertinggi. Nampak tak? Sebab kalau tengok ni ada shadow kan, dia touch kan? Nampak tak? So MA510 high ni dia measure apa tahu? Line MA510 high ni dia measure high price. Nampak tak? MA5 dan juga MA10. Sebab tu dia dah berada di zone tertinggi dah. Dia macam ni. Bila body ataupun shadow touch MA510 high, kita dah kata dia dah touch harga tertinggi pada minggu tu. Kalau dia body dengan shadow touch MA510 low, dia dah sampai ke harga terendah pada minggu tu. Maksudnya.
Okey, faham. So kita tahu dia dah harga tertinggi, so daily pun dalam keadaan market hilang volume sell, nampak tak? So H4 pun ada candle arah kukuh, disupport pula oleh momentum sell di H1. Nampak tak? So perjalanan ni akan turun minimum 1 ke 3 hari. Based on what? Nampak tak dekat H1 ni dia dah break, dia dah jadi candle stick momentum kan? 20. So at least pergerakan dia 20 candle. Dan dia juga melepasi MA50. So 20 ke 50, nampak tak? So basically lebih kurang dalam 1 ke 3 hari lah perjalanan dia tu. Perjalanan ini akan batal bila H1 ni dah start close dalam BB dan H4 dah start close dalam BB. Nampak tak? Dia touch bottom BB dan dia tidak jadi momentum. Perjalanan turun tu dah tak ada dah. Cikgu, kalau macam sekarang ni H1 kan, kalau kita tengok, ini USD index kan? Ya, ini USD index. Yes. Kalau tadi macam NU, tengok pada chart dia. Kejap saya buka NU. Saya buka NU. Alright, NU. Kita start pada weekly kan. Daily H4. Yang last tu belah kanan sekali H1 kan cikgu? Yes, yang sebelah kanan sekali sepatutnya H1. H1. Okay. Kalau based on H1 ni, dia dah momentum, lepas tu patutnya akan ada re-entry kan cikgu? Sepatutnya di H1 ni akan ada re-entry. Ni pun dia tengah buat re-entry lah di H1 ni. So masa sementara re-entry ni kita boleh entry untuk buy? Boleh. Cuma kena hati-hati sikit lah. Sebab H1 ni dia terlalu banyak noise. Okey. Nampak tak? Maksudnya noise macam ni? Dia macam ni. Okey. Kalau H1 ada untuk re-entry dia, kita nak confirm re-entry dia akan jadi macam ni. Dia akan jadi H1 kan. Lepas tu dia akan jadi sebelah kanan akan jadi H1. Sini akan jadi M15, sini jadi M5, sini jadi M1. Untuk nak confirm kenaikan tu. Faham tak? Faham. So bila jadi macam ni, untuk jadi candle macam mana untuk jadi sesuatu structure, BBMA dia memerlukan 20 candle, betul tak? Nak jadi momentum, betul tak? Nak jadi re-entry pun MA5 antara 5 ke 20. Maksudnya macam tu kan? So kalau kita tengok kat situ, calculation dia, calculation untuk menjadi M15 ni ada berapa structure untuk jadi re-entry? Banyaklah. Betul tak? Dalam satu hari tu ada berapa kali dia akan jadi re-entry buy? Market hilang volume buy. So dia so 24 candle kali 24 jam kali dengan M15. M15 ada berapa? 1 jam ada 4 kan? 1 jam ada 4 candle M15, betul tak? 1 jam ada 4 candle M15. Betul. Darab dengan 24 jam. So kita ada 96. 96 candle bahagi dengan katalah 5 kan. So kita ada lebih kurang dalam 19 kali untuk nak re-entry. Faham tak? So basically terlalu banyak lah, kita tak tahu yang mana yang terbaik. Boleh, tak ada masalah untuk entry dulu pada saya. Tetapi dia tidak berapa sesuai lah. Sagi kelang kabut. Kita kena tunggu H4. Kalau dia buat momentum, so re-entry tu kita boleh masuk. Ataupun kalau dia tak buat momentum, kita boleh standby untuk sell lah. Boleh. Yes. Saya lebih suka macam saya prefer H4 lah. H1 tu Ajmal boleh try dulu. Kan? Boleh try dulu, tengok macam mana pergerakan dia. Kan? Nanti bagi tahu maklum kat saya apa sebenarnya your punya findings.
Okay, Okay. sebab Boleh, tak ada masalah sebab untuk entry tu. Okay, tak ada masalah. You boleh buat. Okay je. Cuma apa orang panggil apa? Sometimes dia win, sometimes dia lost. Probability dia lah. Kalau kita go for higher time frame, probability untuk salah tu agak susah sedikit lah. Especially kalau you go for weekly punya re-entry. Oh, itu memang best lah. Okay. Alright. Ada question lagi? sebab saya nampak dekat UCHF. Okay, So, you share. You share tengah terjun kan? Tengah profit kan? betul. Sebab itu dah close, so sekarang ni dia tengah buat, dia dah ada dekat MHP macam apa, re-entry Yes. untuk sell. Yes. So kalau kita tengok di sini secara weekly dia zone re-entry buy. Okay. So daily dia dah market hilang volume. Okay. Nampak? Market hilang volume. Dan H4 dah ada candle arah kukuh sell. Nampak? Dan H1 dah ada momentum sell. So dia masih kuat untuk terjun ke bawah dulu. So dia, tapi kena ingat weekly dah berapa minggu dah dia duduk terendah. Dia menunggu masa saja. Okay. So nak best hari tu dah entry tempat yang cantik lah. Pada saya nampak tak ni, entry Ajmal ni adalah tempat yang cantik lah. Nampak ni, ini zone tercantik ni. Nampak candle naik tak ada momentum. So memang dia akan turun ke bawah. Okay. Okay, kalau perasan H4 ni dan juga dekat sini, nampak sini. Ini adalah MA510 low daily. Tengok saya buka kat daily. Nampak? Ni. Dan ini MA510 high daily. Nampak ni? Dalam seminggu sekurang-kurangnya ada 1 atau 2 kali kita punya entry. Sini pun ada 1. Ni ada 3 lah. 3 kali entry kita ni. Nampak ni? Last week, last 2 week. Nampak tak? So, bila H4 je jadi market hilang volume, kita tahu dah. Kalau di top BB, re-entry sell. Kalau bottom BB, re-entry buy. Tapi syarat sebelum nak masuk, pastikan M15 tu buat momentum lah. M15 tu bagi signal je momentum, you guys belah saya terus untuk entry sell. Ataupun entry buy. Nampak tak kat sini? Sini. Ni, dia dah bagi momentum. Layer je. Dia akan pergi. InsyaAllah dia akan pergi. Okay? So mudah sikit lah kalau setiap minggu tu kita hanya tengok 1 atau 2 je lah. Carilah dekat pair-pair lain. Majority pair, bila dia touch top BB dengan bottom BB tu, dia jadi market hilang volume, insyaAllah dia boleh ni. Tapi kalau daily, sebulan sekali je baru ada. Nampak tak? Ni, nampak ni? Tapi dia jadi sedap lah. Nampak tak ni? Dengan yang ni. Nampak? Sebulan sekali je. Kan? Tapi pips yang kita dapat tu tinggi lah. Okay? Tak apa, pelan-pelan, insyaAllah. Nanti you akan nampak pergerakan ni. So actually dah nampak dah, cuma nak kena atur lah. Okay? So ada soalan lagi? Good question. Kalau tengok oil sekejap, saya tambah sikit. Biasanya saya market outlook, saya akan tengok oil. So based on oil, kalau ikut brand, okay, daily, okay, so dia berada di zone MA510 high. So H4 ada momentum. So momentum buy. So tak boleh lagi. Dia tak boleh nak turun lagi. So kat mana dia akan pergi cari? Dia akan pergi cari top BB di ni, di daily. Ataupun re-entry sell di weekly. Nampak tak ni zone ni? Tapi dia tak akan pergi ke situ bila H4 ni dah start buat market hilang volume. Nampak ni ada momentum, dia akan buat re-entry. Momentum, okay? So dia akan buat re-entry buy dan dia akan jadi, kalau dia buat berterusan momentum kat sini, dia akan cari top BB di daily ataupun MA510 high di weekly. Kalau dia jadi market hilang volume kat sini, standby lah. Dia akan terjun kat bawah dan di sini dah ada di zone tertinggi daily. Nampak So saya menunggu je ni. Kalau dia jadi market hilang volume, dia naik dan tak lepas, InsyaAllah saya akan cari sell brand.
minggu depan. Sebab apa kita akan sell brand? Sebab UCAT dia akan jadi strong selepas daripada tu. Sekarang ni UCAT tengah terjun kan? So UCAT dengan brand dia terbalik. Kalau brand naik, UCAT jatuh. Okay, itu dia punya correlation lah. Itu next nantilah kita bagi. Okay, so itu brand based on gold pula. Okay, gold punya outlook next week. Saya rasa dia akan naik lah sebab USD index lemah kan. Sekejap saya nak tengok mana saya punya goal. Okay, this is my goal. So weekly di zone di entry buy. Okay, di sini. So daily pun market hilang volume. Nampak dah ada market hilang volume buy. So H1 dah ada momentum buy. Ada candle arah kukuh buy. So perjalanan dia dah naik. Cuma dia dah touch top BB di sini dan H4 ni belum jadi momentum buy. Kalau H4 ni jadi momentum buy, dia akan cari weekly punya MA 510 high. Kalau H4 ni jadi market hilang volume, lepas tu H1 ada candle arah kukuh dan N15 ada momentum sell, so dia akan respect turun ke bawah dulu. Dia akan respect this resistance dulu. Dia nak cari mana? Dia akan cari kat bawah ni dulu. Buat sementara waktu. Okay. So pada saya dia akan shoot up naik dulu buat sementara waktu dindong-dindong sehingga di di USD index nanti dah start push up, dia akan start push down. Masa ni kita akan tengok kat mana? InsyaAllah kalau tak ada apa-apa masa hari Rabu, Khamis ataupun paling last Jumaat. Jumaat ada NFP. Okay. So itu adalah perjalanan lah semua pergerakan market yang saya boleh kongsi pada you guys. Okay guys, nanti saya akan upload this video. Nanti you guys boleh tengok balik, ulang-ulang balik. Saya akan bubuh dekat saya punya YouTube. So you guys boleh tengok dekat saya punya YouTube. Okay? Boleh ya? So thank you very much pada semua. So good luck minggu hadapan. Kalau mereka yang ada dalam support group saya, boleh tanya je dalam group nanti insyaAllah. Okay. So jumpa lagi. Assalamualaikum dan selamat malam. Bye.